je buat haji. Raya sinilah yang kita kena ubah balik, menunjukkan bahawa raya korban tu besar. Sebab itulah disuruh kita berkorban. Jadi apa maknanya korban itu? Korban itu ialah menyembelih beberapa jenis binatang ternakan yang tertentu pada hari yang tertentu, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna korban. Menyembelih binatang-binatang tertentu pada hari-hari tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil sebagai korban. Korban ni macam-macam tuan-tuan. Ada yang korban cinta, ada yang korban jiwa raga, ada pengorbanan yang tidak dinilai, yang tak dinilai. Kita kadang-kadang kita kecewa pengorbanan kita tak dinilai. Tidak terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa, asyik memuja. Itu korban Ar-Azmi tahun 55. Tuan-tuan tak lari, saya dah darah. Tuan-tuan, ada orang yang kita bila berkorban tak dinilai, tetapi pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari raya korban sangat besar manfaatnya. Apa keistimewaan orang yang berkorban? Setiap bulu binatang yang kita korban, sebanyak mana bulu binatang itulah, sebanyak itulah dihapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Tuan-tuan larak kira bulu lembu. Siapa yang larak kira, cuba angkat tangan macam saya. Tobatlah tak terkira. Menunjukkan besarnya pahala orang yang sembelih korban. Sebab tu kita kena korban. Dia kata, ustaz, nak korban apa tahun ni? Tahun lepas pakcik buat dah. Mula korban tiap-tiap tahun. Pasal apa? Kalau banyak duit, kalau kaya, tiap-tiap tahun dah korban. Dia kata tahun lepas buat lah, cukup lah. Esok nak pakai satu je kenderaan kita, besok ada hari kiamat tu. Tak, tuan-tuan. Nabi Muhammad korban banyak ekor. Sayyidina Umar korban banyak ekor. Bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali, tidak. Kita kena korban selalu. Asal ada rezeki tahun lebih, ambil. Tak boleh ambil seekor, kita ambil satu bahagian. Tak boleh ambil satu bahagian, kita ambil seekor kambing. Kenapa? Besarnya pahala, tuan-tuan. Darah binatang korban yang mengalir ke tanah, begitulah dihapuskan dosa-dosa kita. Perumpamaan dia. Sebab itu Nabi Muhammad menyuruh Siti Aisyah pergi tengok orang sembelih. Nabi kata pada Aisyah, pergi tengok orang sembelih binatang ni. Macam mana binatang tu keluar darah, macam itulah Allah menghapuskan dosa kita. Jadi tuan-tuan, dosa kita banyak. Tuan-tuan ingat kami atas petang ni tak ada dosa ke? Berselerak dosa ni. Tuan-tuan banyak dosa, kami pun banyak dosa. Satu cara nak menghapuskan dosa ialah korban. Pengorbanan itu diambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak dia. Pengorbanan yang paling tinggi sekali ialah pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang mana belum bagi nama lagi untuk korban tahun ini, lepas ni jumpa jatan kuasa masjid depan kita, bagi nama. Kalau boleh unta tahun ni. Ada ke unta di Langkawi ni? Kalau boleh korban unta. Unta ni korban yang paling besar sekali pahala dia. 2-3 tahun lepas ada orang main jumpa saya. Dia kata, ustaz, alhamdulillah lah, tahun ni saya buat korban. Oh, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Korban apa? Saya tanya. Korban unta, ustaz. Masya Allah, besarnya pahala. Dia kata, tu lah saya dengar ceramah ustaz tu, rasa tu cari unta juga. Dapat ustaz alhamdulillah. Tapi tak tahu ustaz, unta ni tak dapat unta Arab. Tu orang dapat unta mana? Dia kata unta Australia. Oh, apa masalah unta Australia? Saya tanya. Tak tahu Islam tak Islam, tak Allah. Astaghfirullahalazim. Saya jawab, cuba tengok dia bersunat dah. Kalau dia bersunat tu Islam lah unta Allah. Unta ni tak kira kapiak Islam, tuan-tuan. Korban boleh, dia bukan ada agama.
Tuan-tuan jangan duduk tengok pula hang ucap tengok. Astaghfirullah.